Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik dan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini yang telah di Salih Alaihi Muhammad dia panggil apa? Dianjurkan salah sebut lagi di cerita lain, dianjurkan oleh Salih Alaihi Muhammad surau al-ilm, surau Raudatul Ilmi, taman ilmu. Salih Alaihi Muhammad mana? Di Bontebai, di Bontebai. Pintai-pintai ni banyak sangat waya. Salih Alaihi Muhammad. Okey, nak kena tambah meja ni besar sikit untuk kitab banyak sikit kan. Dulu meja besar sikit, lepas tu jadi kecil. Baik, Allahumma salli. Nak tak kitab tak lepas. Baik, Allahumma salli tuan-tuan. Nah, kuku ada siapa nak menatau sebut buku ada menatau, ada orang dia buat ustaz kami. Tak meja tepi kan satu. Selera penuh ni dengan ayak dengan ni dengan tu apa semua macam boleh tiang pula. Baik, Allahumma salli tuan-tuan. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita secara langsung. Dan untuk makluman, program kita pada malam ini dianjurkan oleh Surau Raudatul Ilmi, Taman Ilmu, Nibung Tebai, Pulau Pinang. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pihak surau yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada malam ni walaupun dalam keadaan Allahumma salli ala Muhammad PKP, tapi kita masih meneruskan kuliah kita ni insya-Allah. Tidak ada halangan kepada orang nak salli ala Muhammad untuk mengikuti kuliah lah ni walaupun dalam keadaan PKP tak boleh pergi masjid. Salli ala Muhammad, tapi kuliah kita masih berjalan.
Alhamdulillah setakat lah ni yang kita dapat bagi kebenaran untuk kuliah negeri Melaka. Melaka buka boleh kuliah di masjid, boleh pergi jemaah di masjid, apa semua sebagainya lah. Selangor hari ni Salih Alaihi Muhammad Sultan buat keluar kenyataan. Setelah dirayu oleh Mufti Salih Alaihi Muhammad dan orang kerajaan, luahan hati rakyat dia untuk pergi masjid. Namun Sultan kata dia lebih mementingkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, maka dia buat limitation tu. Maka kena akur lah. Salih Alaihi Muhammad dia tak suruh buat maksiat. Dia kata dengan maslahah awam supaya tak berlaku, tidak tersebarnya wabak. Tu dia panggil ijtihad dia. Maka rakyat kena ikutlah buat macam mana. Kan Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang kita bincangkan pada malam ni yang telah diberikan kepada saya, tajuknya berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua pakai apa dah ayat tu. Salli ala sayyidina fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang maksud dia salli ala sayyidina Muhammad, maka nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Itu maksud dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat ni tercatat dalam surah Ar-Rahman. Tercatat dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ni tuan-tuan dalam hadis menceritakan salli ala sayyidina Muhammad daripada Abu Isa At-Tirmidzi, meriwayatkan daripada Jabir, dia bercerita Rasulullah SAW pernah keluar menemui sahabat-sahabatnya. Lalu baginda membacakan kepada para sahabatnya surah Ar-Rahman daripada awal sampai habis. Ini salah satu daripada surah yang diperintahkan, disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan membaca. Dia kena hafal dah. Cik-cik hafal dah kan? Surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, betul? Allamal Quran, betul? Allamahul Bayan, betul? Okey, itu kira hafal tu. Selamat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya dengar daripada seorang ustaz, Ustaz Alaihi Muhammad. Dia beritahu untuk kita beramal setiap kali kita nak tidur dengan 4 ayat terawal daripada surah Ar-Rahman. Cuba beramal tengok. Setiap malam nak tidur, salli ala sayyidina Muhammad, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Lepas tu tengok sendirilah kelebihan dia apa jadi, saya pun tak ingat lah cerita apa, tapi dia antara amalan sebelum tidur ialah baca 4 ayat ni. Baca 4 ayat ni. Tuan-tuan, kita dengan Quran ni kadang-kadang banyak salli ala sayyidina Muhammad yang kita tak tahu. Banyak fadilat, khasiat daripada ayat-ayat Quran yang kita tak tahu. Maka salli ala sayyidina Muhammad, cuba ulama-ulama dia pandai. Dia pandai susun, dia pandai kaji, dia pandai cari. Maka berjumpa kelebihan-kelebihan. Ayat syifa punya banyak dekat dalam Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita tak tahu. Itu kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang tak patutnya, dia kalih ayat. Ada orang dia buat macam mana? Dia kalih ayat tu. Dia balikkan ayat. Maksudnya dengan dua keadaan. Syaitan mengajak kepada dia untuk menghina-hina ayat Quran, dan syaitan salli ala sayyidina Muhammad, dia buat bagi benda tu jadi. Dia buat bagi benda tu jadi. Allah izinkan dengan izin daripada Allah sebagai istidraj pula untuk dia. Dia nak macam tu, maka dia buatlah. Dia kalih ayat-ayat Quran, dia susun ayat Quran bagi terbalik. Dia ambil ayat ni, potong separuh, dia gabung ayat ni. Kadang-kadang jadi bahasa-bahasa yang bukan-bukan. Tuan-tuan Ustaz Ismat, tu hati-hati elok. Tapi dalam Quran memang ada banyak-banyak ayat-ayat yang mustajab, ayat-ayat yang kalau kena dengan gaya dia, kita beramal insya-Allah biiznillah. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif. Ya Latifu ya Latifu ya Latif, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Surah apa? Krik. Ni hafal Quran ni 30 juzuk belakang ni. Surah apa? Astaghfirullahalazim. Abi bagi 5 minit baca jawab. Cepat 5 minit, angkat tangan jawab. Siapa jawab lagi buka Quran. Saya semat. Tu ayat apa tu? Ayat mau laki kita keras kepala,
bini kita keras kepala kan, anak-anak kita kepala memang keras, kalau kepala tak keras tak boleh. Keras kepala, ketegak. Salih alaihi Muhammad. Degil. Dia panggil ayat pelembut. Ni. Pi tahun ubur-ubur ni. Tidur malam-malam. Salih alaihi Muhammad. Pi ujung, tapi cek dulu dia lena ke tak? Buat yang tu. Kan tu. Lena tu. Pi ujung kepala dia. Tidur tak pakai kepiah kan? Rambut pun tak ada. Pi aja. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Tiup. Tiup. Tiup tu sampai habis nafas tu. Qalu tu kawan tu. Pasal apa? Bau busuk tak gosok gigi. Jaga tengah malam dia sesak nafas tu. Sebelum tiup tu cek nafas. Bagi kita tu. Dapat dah. Lama cari tak jumpa lagi. 5 minit lepas dah. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, surah apa? Asy-Syura tu. Tak? Ayat apa? Wah. Saja saya nak test apa? Cepat, siapa dapat mai jumpa Abi. Salih alaihi Muhammad. Nah, tuan-tuan, tu ayat pelembut hati. Barang hilang. Yang ni mujarab. Biiznillah lah, biiznillah. Dengan izin daripada Allah. Barang hilang, baca yang ni. Setakat yang saya bagi ni, insya-Allah. Salih alaihi Muhammad. Ada hilang cincin, jumpa balik. Ada hilang salih alaihi Muhammad. Ni ada orang tu jawab kat sini. Apa ni lambat. Surah Asy-Syura ayat 42. Orang hilang mari bagi. Anak dia lari dari rumah, saya tanya ayat apa tak nak bagi bagian tu. Surah Luqman ayat 16. Surah Luqman ayat 16. Yang ni jadi real dengan saya. Salih alaihi Muhammad. Barang handphone saya hilang dekat Yaman dulu ni, jatuh kat padang pasir mana tak. Ini cerita betul. Lepas 2 minggu dapat balik. Lepas tu saya pun dah pergi tempat lain lah. Tempat yang hilang, yang tempat yang handphone jatuh tu, tinggal. Lama dah pergi lah. Orang telefon balik. Nak balik tak telefon? Telefon. Ada kat siapa? Ada kat orang Arab tu. Macam mana dia jumpa tu? Dia kata, dia tengok kat tu ada gambar orang Melayu. Dia ingat kot orang Indonesia. Jumpa orang Indonesia tu, dia tanya, ni siapa ni? Dia kata, ni tangan jumpa Ustaz. Dia kata. Nak cerita surah Luqman ayat 16. Macam mana surah Luqman ayat 16? Ya bunayya innaha in takun mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ard ya'ti biha Allah. Dia kan? Tu. Baca yang tu, ulang aja. Ulang salih alaihi Muhammad. Tapi satu je syarat dia. Syarat dia kena yakin. Salih alaihi Muhammad. Yakin biiznillah. Setakat yang duk bagi ni, insya-Allah, kecuali bat seorang je tak jumpa. Dia pasal apa? Dia tak jumpa ni ada. Pasal dia kata dia IC dia hilang, dia kata rupanya ada IC satu lagi. dia tak ada interest tak apa dapat tak dapat dah. Salih alaihi Muhammad. Ada orang hilang laptop, jumpa balik. Ada orang yang cincin, jumpa balik. Baru ni ada anak dia lari pada rumah, bagi yang tu aja, ulang malam balik. Alhamdulillah. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Jadi, tuan-tuan Allahumma salli alaihi Muhammad. Maksudnya dalam Quran ni punya banyak, dan salah satu ayat yang boleh kita amalkan dan ada fadilat dia sendiri ialah 4 ayat terawal daripada surah Ar-Rahman. Buat amalan pada waktu sebelum tidur. Lagi satu tuan-tuan, antara surah yang kena kita amal pada setiap hari. Lepas waktu maghrib, lepas waktu subuh. 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Apa dia surah At-Taubah? 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pakcik nak umur panjang biiznillah. Baca yang ni. Salih alaihi.
Di antara fadilat dia lah, antara fadilat dia. Salat selamat tuan-tuan. Oh tu abang ayat nak umur panjang ayat apa tadi kan. Salat selamat. Nak tahu apa kelebihan dia, baca 7 kali lepas subuh, lepas maghrib, baca lepas subuh, lepas maghrib baca ayat ni 7 kali. Nak tahu kelebihan dia apa? Tanya Syekh Abdullah. Dia balik tanya, Syekh, kalau saya baca ayat ni 7 kali lepas maghrib, lepas subuh, apa kelebihan dia? Nanti Syekh nanti abang. Tuan-tuan buat ya, salat ala Syekh Ahmad, tuan-tuan. Salat ala Syekh Ahmad, tuan-tuan. Jadi maksud dia, Allahumma salli Ahmad, tuan-tuan. Allahumma salli Syekh Ahmad, buat jadi amalan salat ala Syekh Ahmad. Dalam Quran ada banyak ayat-ayat yang istimewa. Ayat sembuh penyakit, ayat untuk barang hilang, salat ala Syekh Ahmad. Tapi apa dia? Ayat untuk sihir. Tuan-tuan, lepas maghrib, lepas subuh. Yang ni saya duk pesan selalu. Tapi takatlah ni pelajar kita tak jadi tak lekat lagi zikir dia. Apa dia? Selepas daripada surah Al-Baqarah, lepas tu baca ayat kursi, lepas tu baca Amanar Rasul. Baca Amanar Rasul bima unzila, yang tu zikir. Zikir. Tapi baca kan, zikir ada zikir dalam zikir kan? Okey, cantik. Teruskan ni sahabat-sahabat kita yang tengok kuliah ni, nak jauh daripada wabak, nak jauh pada musibah, nak jauh pada bencana, nak jauh daripada benda-benda yang tak baik pada hari tersebut. Salat ala Syekh Ahmad, tuan-tuan, di antara amalan dia ialah membaca surah dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, itu di antara amalan dia. Nak lagi, nak jauh pada sihir, nak jauh daripada orang buat khianat kat kita, orang buat tak elok kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang ni berlaku dekat Nabi SAW. Nabi disihir. Bila Nabi SAW disihir, sallallahu alaihi Muhammad, lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril mai ajak 3 surah ni untuk Nabi beramal waktu Nabi SAW nak tidur. Waktu Nabi SAW nak tidur, Nabi SAW lunjuk kaki dia, Nabi SAW tadah tapak tangan, Nabi baca 3 surah ni, Nabi tiup kat tapak tangan dia sampai habis nafas macam tadi sebut ni. Tu, kemudian sapu seluruh daripada kepala sampai hujung sampai tapak kaki. Baca apa 3 surah tu? 3 qul. Bukan qul tiup. Tu dia panggil balok liat wal lepat liat. 3 qul baca sampai habis, tiup tapak tangan, kemudian sapu daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Baca 3 qul ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak akan terkena dengan khianat manusia. Sihir-sihir orang nak hantar ni pendinding, dia panggil ayat, terutama orang perempuan. Orang perempuan kena beramal dengan ayat ni. Salat semat nak tidur, orang perempuan ni salat semat dia apa ni, Allahumma semat lemah sikit, maka salat semat nak jauh daripada orang khianat, orang tak mau buat benda elok, buat benda tak elok apa sebagainya, baca. Tuan-tuan, Allahumma salli semat. Jadi tu di antara dia lah, di antara amalan-amalan yang boleh kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia terkandung dalam Al-Quran. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun berjumpa dengan para sahabat dia. Nabi SAW membaca keseluruhan daripada surah Ar-Rahman, daripada awal sampai habis. Tuan-tuan, surah-surah yang turun dekat Nabi SAW ni, dia ada beberapa jenis, beberapa cara. Ada yang turun Nabi SAW surah yang sempurna, satu surah. Ada yang turun dekat Nabi SAW separuh-separuh. Dia turun yang ni dulu, bahagian depan dulu, sagi mai turun surah lain pula, bahagian tang lain, sagi turun balik, patah balik surah ni. Ada juga macam tu. Jadi macam mana para sahabat menyusun surah-surah tu supaya dia jadi sebiji Al-Quran yang tersusun macam kita baca ni? Macam mana? Nabi SAW bila ceritakan ayat surah tu kepada para sahabat, Nabi SAW akan cerita tang mana duduknya ayat ni. Nabi akan cerita, malaikat Jibril akan cerita duduk ayat ni kat mana, dan para sahabat Nabi SAW bagi tahu dekat penulis wahyu, dia panggil. Ingatlah waktu sahabat-sahabat duk tulis Quran, waktu tu Nabi SAW tak izin untuk para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencatat hadis. Nabi tak bagi. Waktu tu Nabi larang para sahabat catat hadis. Quran Nabi SAW suruh catat. Ada sahabat-sahabat yang mahir menulis.
Antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Antaranya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, beberapa orang sahabat-sahabat yang lain yang mahir menulis. Maka dia pun ni dipanggil sebagai penulis wahyu. Jadi bila turun saja Al-Quran kat Nabi SAW, Nabi SAW akan beritahu surah ni duduknya dekat mana, lepas surah berapa, kalau dalam satu surah nombor berapa, lepas berapa sebagainya. Maka para sahabat mencatat. Pasal apa Nabi SAW tak bagi para sahabat tulis hadis waktu tu? Sebab takut lagi kita keliru yang mana hadis, yang mana Quran. Sebab semuanya turun pada Nabi SAW. Nabi SAW sebut hadis, Nabi SAW juga sebut Quran. Kita tahulah yang mana hadis, mana Quran, pasal ulama dah susun dekat kita. Kemudiannya baru Nabi SAW membenarkan para sahabat untuk menulis hadis. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun membaca surah Al-Rahman. Surah Ar-Rahman surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Apa maksud surah Madaniyah? Apa maksud surah Madaniyah? Surah yang turun selepas hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Selepas hijrah. Walaupun ayat ni turun waktu Nabi SAW duduk di Mekah, tetapi tetap dipanggil surah Madaniyah. Nah, selepas Nabi SAW hijrah di Madinah, walaupun ada ayat yang turun waktu Nabi SAW duduk dekat Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Di antaranya sebagai surah yang disebut Allahumma salli al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sampai habis tu? Surah apa tu? Surah Al-Maidah. Laju daripada siap prepare dah. Saya semat. Pasal awal semua boleh ingat. Salih semat. Habis pula dia ingat surah Ali Imran, surah Al-Maidah tu ya. Turun, ayat tu turun Nabi SAW duduk di Mekah. Tuan-tuan, tapi ayat tu dah Nabi SAW dah berhijrah. Sebab ayat tu turun di hujung-hujung usia Nabi SAW. Kata tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun ayat tu turun Nabi SAW berada di mana saja, tapi ayat yang turun selepas hijrah dipanggil surah Madaniyah. Sifat surah Madaniyah berbanding surah Makkiyah. Surah Madaniyah dia pendek-pendek ayat dia, ataupun pendek-pendek ayat dia berbanding dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah jenis panjang-panjang. Yang kedua, surah Makkiyah banyak menyebut ya ayyuhan nas. Masuk surah Madaniyah dia banyak ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, surah Makkiyah dia banyak ayat-ayat Allahumma salli ala sayyidina dia panggil basyiran wa nadhira. Ayat-ayat berita gembira, ayat berita-berita ancaman. Cerita neraka, cerita syurga, cerita neraka, cerita syurga. Itu banyak cerita dekat sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad Madaniyah. Sedangkan Makkiyah, sedangkan surah-surah Madaniyah banyak ayat-ayat hukum. Ayat hukum. Pasal apa ayat hukum? Pasal orang dah terima dah. Cerita waktu di Makkah tu banyak penegasan, orang tak mau Islam, orang lawan Islam. Ya sayang, make up kan. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Jadi surah ini dia panggil surah Madaniyah. Lalu Allahumma salli ala Muhammad, maka para sahabat pun bila Nabi dengar Nabi SAW duduk cerita tentang duduk baca kat depa surah Ar-Rahman daripada awal sampai habis ni, para sahabat buat apa? Diam, semua diam aja dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW duduk baca Al-Quran dekat depa. Lalu baginda pun bersabda, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Apa dia kata? Apa Nabi SAW kata? Sesungguhnya aku telah membacakan kepada jin pada malam jin. Bila Nabi SAW duduk baca surah Ar-Rahman ni dekat para sahabat macam tu, macam blur. Benar tengok tu. Macam waktu kalau ustaz-ustaz mana duduk kuliah macam kita duduk blur. Ustaz ni tak tahu interaction dia macam mana. Kita kalau ceramah kan, kita tengok reaction orang lah. Orang macam tu macam semangat sikit kan. Macam tu buat muka terkejut lah apa semua, gelak bila kita apa semua, tu ada respon. Kalau kita pergi ceramah semua orang muka cekang tu muka juga. Daripada awal sampai habis ceramah macam tu.
Hujan mu. Kita buat gelak, dia pun tak gelak. Oh, ya Allah. Rasa macam nak berhenti kuliah 15 minit tu. Maaf, saya pernah ketegak kata, pasal apa tu tadi muka macam marah kat saya ni. Oh gitu. Dia tak best, tak respon. Kita pun rasa tak syok. Saya pernah pergi ceramah sekali 4 orang ada kuliah saya, 4 orang lena. Okey. Pergi ceramah, ada satu pergi ceramah 2 orang main, hujan lebat. Pernah sekali saya pergi ceramah tuan-tuan, tuan-tuan tahu Masjid Sungai Duri. Masjid lama Sungai Duri tu. Siapa biasa pergi Masjid lama Sungai Duri? Beho tuan-tuan. Wah, sekali duduk pergi. Beho tahu pasal apa? Satu dia masjid tu masjid kayu semua, ratus tahun dah masjid tu. Tak ambil kan lah. Tak ambil, tapi kayu semua, best. Yang paling best sekali tuan-tuan, tahu dekat tu, keliling kubur. Bukan cerita depan je, keliling tepi-tepi pun ada kubur ni, kat tangga tu pun ada kubur ni. Oh, best tu. Lepas tu di situ yang paling best sekali ada durian 3 rasa. Dalam kubur tu, dalam kawasan kubur tu ada pokok durian 3 rasa. Tahu tak? Pasal dia campur semua, campur PKR ada UMNO, PAS semua tu. Semua perempuan tu berkata, kat sini ada durian 3 rasa. Subhanallah tuan-tuan, saya pernah pergi hari tu Qiyamul Lail cerita. Dia jemput saya untuk Qiyamul Lail. Kita pun pergilah semangat ni Qiyamul Lail malam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sampai pukul 4 pagi. Sampai tuan-tuan, siapa pun tak ada. Siapa pun tak ada. Sampai pukul 3.30, pukul 4 pagi tu lah. Senyap, sunyi. Masuklah masjid. Allahu Akbar, ya Allah. Lepas tu dengar bunyi pokok kerek. Dengar bunyi apa-apa. Allah, rupanya silat tarikh. Tak ada. Tu nak cerita pengalaman tu. Oh, tuan-tuan alim macam. Tuan-tuan rasa saya teruskan Qiyamul Lail tak? Start motor balik. Start kereta balik, tak tunggu dah, takut. Subhanallah, ni pengalaman nak pergi buat program. Pernah sampai pergi ceramah 2 orang dengar kuliah. Dua-dua lena. Ini cerita betul sampai hujan lebat pun 2 orang je dah. Dia pun dua-dua lena. Pernah pergi ceramah dekat KL, 4 orang ada. 4 orang. 4 tengok handphone. Itu real kita pun ambil gambar. Kita apa tak sangka baiklah depa tengah catat nota. Catat nota kita tahu catat nota macam mana. Macam ni kalau catat nota. Itu tahu. Kalau main game macam ni. Itu. Ni kalau jenis WhatsApp macam ni. Macam tu kita tahu, kita boleh nampak. Jadi nak sangka baik pun macam tak boleh nak sangka baik. Tapi itulah keadaan dia. Kalau kita pergi ceramah, salat Jumaat, orang tak mau respon, tak ada orang respon. Khususnya keras, tak syok. Tak best, tak puas. Orang gelak ramai-ramai apa semua, syok dia lajak selalu dia lajak sikit. Tuan-tuan, Nabi SAW bila Nabi SAW baca surah Waqiah ni, surah Waqiah pula, surah Rahman ni, daripada awal sampai habis, para sahabat muka beku. Dengar je. Ni dalam cerita Nabi Muhammad. Depa diam aja. Tahu apa Nabi SAW kata apa? Nabi kata, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Aku telah membacakan surah ini kepada jin pada malam jin. Malam Nabi SAW pergi berdakwah kepada kelompok jin. Yang Nabi SAW pergi dengan Zaid bin Harithah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila sampai dekat situ, Nabi pesan kat dia, jangan pergi mana-mana. Nabi buat bulat tu duduk tang ni, jangan pergi. Apa jadi hang nampak apa pun, hang jangan pergi mana, duduk tang ni. Nabi SAW pergi dakwah dekat geng-geng jin. Tuan tahu tak geng-geng jin Sallallahu alaihi Muhammad? Depa ni beramal sama macam kita. Geng-geng jin ni Sallallahu alaihi Muhammad, depa ni ada mazhab macam kita ke? Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali sama. Depa sembahyang sama macam kita. Sallallahu alaihi Muhammad ni, depa ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau tuan-tuan duk sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba kata waladhdallin, seorang-seorang sembahyang amin ramai-ramai. Allah berbelah macam tu. Tu jin Islam yang bayang keliling kita. Tahu tak? Salih Muhammad tuan, jin Islam yang bayang kita. Tapi tak tunggu dah kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakang bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun salih alaihi wasallam, sadaqallahul azim jawab dia. Jadi Salih Muhammad, jin pun boleh sembahyang sama macam dia pun beramal sama macam kita. Bahkan depa pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mukallaf, dan depa menerima hukum-hukum taklifi sama macam kita. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dan ada mazhab-mazhab. Cuma kita tak boleh jumpa, kita tak boleh tengok depa. Depa boleh nampak kita.
Siapa kata Imam Syafi'i, siapa kata dia pernah tengok jin, maka dia berbohong. Habis yang nampak jin tu apa tu? Yang nampak jin ni ialah Salih alaihi Muhammad yang bukan dia dalam bentuk yang asal. Dia merupa, dia jadi binatang, boleh dia jadi orang lain, dia jadi apa-apa macam tu adalah Salih alaihi Muhammad. Tu kalau ada ular masuk rumah kita, suruh dia keluar lah. Kita pergi keluar, pergi mana? Pergi keluar lah. Abang ada sembang dia lu. Tanya lu main mana, apa mau makan dak lagi apa. Kan ada suruh keluar. Salih alaihi Muhammad. Kalau dia sakit dia keluar tu jin tu. Dia dengar cakap, dia dengar arahan, dia faham. Tapi ulama tu cerita kat dia ada warna dia, warna-warna saya tak ingatlah warna-warna dia tu. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia kalau suruh dia keluar, dia keluar. Kalau dia tak keluar, maksudnya dia ulang. Tu boleh kata. Boleh kata. Ada satu kes berlaku, satu riwayat cerita. Dia ada ular masuk rumah dia kata ular tu. Bila dia kata ular tu, rupa-rupanya ular tu jin, binatang tu, ular jin tu mati. Dia dibawa ke alam jin. Bila masuk ke alam jin, dia akhirnya dibicarakan dengan inilah, dengan apa, dia adalah hakim, dia ada ada mahkamah, dia dibicarakan. Dia kata kamu bunuh daripada kalangan kami, maka kamu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Salih alaihi Muhammad. Dia kata apa saya macam mana aku nak jatuhkan hukuman bunuh sedangkan aku tak tahu kata tu jin. Masalahnya ialah dia merupa jadi ular. Lepas tu aku tak tahu, sebab tu aku buka itu aku tak tahu kata tu jin tu ular. Maka akhirnya dia terselamat sebab apa? Sebab dia tu merupa jadi jin, dan akhirnya dia ceritakan kisah ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW pergi berdakwah, dia kata laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dan mereka itu lebih baik responnya daripada kamu. Nabi kata dekat para sahabat, hari tu waktu aku pergi dakwah dekat geng jin, depa tu ada respon lagi pada muka hamba ni. Muka beku cekang aja. Bila Nabi SAW baca Sallallahu alaihi Muhammad surah Ar-Rahman kepada jin respons Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuntu kullama ataitu ala qaulih, sampailah setiap kali aku sampai bacaan aku pada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila sampai saja bacaan aku dekat ayat tu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan? Lalu qalu, mereka berkata, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Terus saja jin bila dengar Nabi SAW kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa pun baca apa? Wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Maksud dia apa? Tidak ada sesuatu pun daripada nikmatmu yang kami dustakan, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagimu. Bila dia sampai part tu, dia respon dengan apa yang Nabi yang dibacakan kepada mereka. Mereka baca doa balik, mereka kata balik dekat Allah, tak ada sesuatu pun di atas nikmatmu wahai Allah yang kami boleh dustakan. Wahai Tuhan kami, dan segala puji hanya bagi kamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, saya merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam mensyarahkan ayat itu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, firman Allah taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermula pada ayat ke-13 daripada surah Ar-Rahman. Betul ya? Banggu ya, betul ya. Kan Ustaz Samad. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bermula ayat 13 surah Ar-Rahman. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan firman Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sallallahu alaihi Muhammad, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Maksudnya, nikmat Tuhan kamu yang manakah wahai sekalian manusia dan jin
yang kamu dustakan. Demikianlah penafsiran yang diberikan oleh Mujahid dan beberapa ulama mufassirin lainnya. Hal itu pula yang ditunjukkan oleh susunan ayat setelahnya. Jadi dalam surah Ar-Rahman ni, kalau dia main fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lepas daripada tu mesti ayat yang mengukuhkan perkataan tadi ni. Dia sambungan dia lepas pada tu mesti ayat tu sallallahu alaihi Muhammad dia apa? Dia menunjukkan apa yang Allah nak bagi tahu daripada tu. Antaranya ayat ke-14 Allah kata apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna minal marijin minnar. Dia menciptakan manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tanah kering seperti tembikar. Dia menciptakan jin daripada nyalaan api. Sebagai contohnya, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan kata lain, nikmat-nikmat sudah sangat jelas bagi kamu, sedang kamu bergelumang dengannya tanpa dapat mengingkari dan mendustakannya. Ya tak? Kita ni nikmat Allah bagi kat kita ni, kita duk tenggelam dalam nikmat tu dah. Kita nak kata dak pun tak boleh dah. Nah, dengan nikmat yang kita dapat ni, nak kata dak pun tak boleh dah. Cuma dengan nikmat ni, bila kita duduk dengan dia, kita dah tak berasa tu satu nikmat. Itu satu benda. Nikmat, kalau kita duduk dengan dia, kita dah tak berasa tu satu nikmat. Kalau benda tak ada, tiba-tiba ada, kita berasa tu satu nikmat. Tidak? Mata nikmat tak? Tanya Cikgu Matun tak saya. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ni pun saya pernah buat apa ni, operasi mata. Saya buat LASIK, LASIK. Dia ada dua, LASIK, satu lagi LASIK. Saya punya LASIK. Dia tak buang, kan ada selaput tu, selaput atas tu. Kalau LASIK, dia potong selaput kat atas tu, dia buka selaput atas tu, dia buat alteration kat dalam, kemudian tutup balik. Kadang-kadang dia pubuh kanta kat dalam tu semua bagaimana. Saya punya tak boleh sebab mata saya cengkung macam tu. Dia tak boleh nak buat, maka dia buat di atas saja. Untuk buat tengok jarak jauh. Saya ni kalau saya tengok jarak jauh ni okey, tak ada masalah. Lepas itu pakai spek ni pasal apa? Pasal dekat. Dan satu lagi silau saya tinggi. Ada silau tinggi ni panas sangat, saya pakai spek. Saya tak pakai spek, saya sakit mata, pening kat sini. Maka saya pakai spek ni pasal lama-lama bila pakai spek tu malas nak buka, biar duduk kat sini. Saya gitar ni hilang pakai. Lepas tu dia pakai apa? Ustaz buka spek tak handsome tu yang pakai. Itu sebab utama saya pakai spek. Kalau nak tahu, pertama-tama sekali saya masuk TV saya dah siap. Pertama-tama sekali masuk TV Al-Hijrah pun sama, TV Allahumma salli apa ni, Tanya Ustaz pun sama, saya tak pakai spek. Benda pertama yang ditegur oleh Ustaz Hanafiah, Ustaz pakai spek Ustaz, mata nampak macam bangkit tidur. Tak pakai spek. So lihat tuan-tuan, jadi Allahumma salli alaihi mata. Kita berasa tak mata satu nikmat? Ada orang duk angkat tangan, ya Allah, syukurlah ya Allah dengan mata yang aku dapat. Kita tak pernah sebut dia, kita tak pernah kata pasal kita berasa mata tu memang duk ada dengan kita dah. Padahal nikmat tak? Nikmat sangat besar mata tu. 3 hari tak boleh tengok. So, beberapa hari tu tak tengok, gelabun, tengok sakit mata, tengok pedih, lepas tu menyesal pula dah. Sila. Tak apa celik elok lagi. Jadi kita akan berasa ada satu nikmat bila kita hilang dia. Bila kita hilang baru kita berasa, oh rupanya ada satu nikmat. Sallallahu alaihi wasallam. Tangan sopa, kaki sopa. Saya ni satu urat je putih, satu urat. Kecil urat ni, kecil lagi daripada ni. Nak cerita urat tu kecil sungguh, kecil lagi. Separuh suku daripada jari ni putih. Jatuh basikal terompas kali putih urat dalam lutut, dia panggil ACL. Tak boleh berjalan berapa lama. Urat kecil tu je tak boleh jalan berapa lama. Nak tongkat pun tak boleh, dia kena naik kerusi roda. Tongkat pijak sakit. Sallallahu alaihi wasallam duduk atas kerusi roda. Waktu tu rasa nikmatnya kaki, nikmat kaki. Kemudian lepas tu pergi buat operation. Urat besar tu kecil 33,000. 33,000 nak cerita. Allah bagi free kat kita. Ni kawan-kawan kita ada yang kena COVID-19. Hari ni baru ni saya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Siapa nama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dr. Azizan. Dr. Azizan Osman. Dia kena, satu keluarga dia kena. 30 orang daripada keluarga dia semua kena COVID-19. Mak mentua dia meninggal. Salih Ahmad. Mak mentua dia meninggal. Tuan-tuan, dia cerita waktu tu dia macam nak mati dah. Nafas tak boleh tarik. Waktu hati-hati tuan-tuan. Kita duduk dengar dah. Salih Ahmad. Sebab tu saya rasa kita tutup ni pun kira betul dah tu. Betul dah. Ni kot-kot luar ni. Tahu berapa orang kena tak tahu. Kalau orang muda-muda kena, tak apa, antibody dia kuat lagi. Tubuh dia sendiri boleh lawan benda tu. Masalahnya yang jadi kes-kes mati, kes-kes apa semua ni ialah orang-orang yang ada penyakit yang kritikal. Ada asma, Salih Muhammad, ada penyakit kronik, penyakit kronik, ada penyakit apa semua. Dia bila kena tuan-tuan Muslimat, dia tak boleh nafas. Dia kalau nafas tak boleh nak lepas, berasa paru-paru tu panas. Allah muslimat. Tu janganlah muslimat. Tak apalah, sabar pi lasat. Kita sabar pi lasat. Duduklah, duduk sini mengaji elok-elok. Kita jaga, kita ikut dia punya SOP apa perintah. Kawan saya, Salih alaihi Muhammad. Dia cerita, isteri dia Allahumma salli alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Betul Asri Ucmai kata apa? Kentut dan buang yang besar pun nikmat. Betul? Betul? Kencing, kentut. Nak kata tak mau lajak, tak mau tak sedap. Saya takut saya orang potong tak tu kata ustaz ni bercakap lain. Tapi saya maknan buang yang besar. Tak biar apa hari? Adulah. Cekang perut. Boleh tak boleh kencing? Ya Allah. Ada kawan saya tu, dia tak boleh kencing. Bukan kawan saya, adik pada kawan saya. Kita Ustaz Jimat, dia tak boleh kencing. Pergi hospital, doktor perempuan. Doktor yang handle tu perempuan. Nak masuk pipe, masuk, pom, habis kena perempuan tu. Lepas tu jadi bini dia. Cerita betul. Ada kisah benar. Ustaz Jimat. Ini tu lawak real. Tapi nikmat Allah salli alaihi wasallam tuan-tuan. Bib Azmi kata apa, saya melihat sebelah mata je ustaz kemalangan waktu usia dia 2 tahun. Tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan, nikmat. Maka banyak nikmat yang duduk dengan kita yang kita tak berasa dia satu nikmat. Tapi dia nikmat tak? Nikmat sangat besar. Nikmat sangat besar. Kita berasa bila benda tu baru dapat, macam baru dapat gaji. First time dapat gaji. Bila first time dapat gaji berasa nikmat lah, nikmat sangat lah tu. Orang kata, pi hantar duit kat mak tu, bagi berkat pi hantar. Dia pun start motor, dia pun balik lu start bagi duit kat mak RM50. Tu nak balik mai minta balik mak RM40 balik. Kata mak minyak rasa macam minyak motor tak lepas, ni sewa rumah tak lepas apa. Mak pun tak apalah, ambil lah kat RM50 ni, bukan nak sangat. Tapi dia kata nak kita berasa dia satu nikmat bila first time kita dapat. Tapi lepas tu, yang lepas tu tak ada. Tu saya selalu duk kata, Allahumma salli alaihi Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kita nak buat apa? Bila kita salli alaihi Muhammad, takut kehilangan, maka kita bagi. Bila lagi kita takut kehilangan, lagi tu kita bagi. Ni waktu-waktu ni orang takut hilang kerja. Salli alaihi Muhammad, orang takut macam-macam, orang takut dia panggil insecurity, dia tak rasa secure. Dia macam-macam boleh jadi dalam tempoh berapa ketika ni. Maka cara dia ialah bagi. Banyakkan sedekah. Allah sebut la in syakartum la azidannakum, Allah kata. Salli alaihi wasallam. Siapa yang bersyukur maka aku akan tambah untuk dia. Macam mana cara syukur? Cara dia ialah banyak bagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan nikmat itu sangat jelas kepada kamu. Sedang kamu bergelumang dengannya tanpa dapat mengingkari dan mendustakannya. Maka marilah kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh bangsa jin tadi ni. Salli alaihi Muhammad. Ingatlah, mari kita baca. Bila saya sebut ni, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari kita baca macam mana yang disebutkan oleh bangsa jin yang respon kepada Nabi SAW. Apa katanya? Wala bi syai'in min
min ni'amika Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada sesuatu pun daripada nikmatmu yang kami dustakan. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Tuan-tuan, itu yang disebutkan oleh bangsa jin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diulang sebanyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diulang sebanyak lebih 30 kali, 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita baca dan kita hayati, kita akan terpegun dengan dia. Macam mana Allah susun supaya Allah nak tegas, nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan. Dan tuan-tuan tengok, dalam ayat tu Allah tak kata engkar. Nikmat mana lagi yang nak kamu engkari? Tu macam patutnya macam itulah. Tapi Allah kata apa? Dusta. Pasal apa Allah kata dusta? Dia menunjukkan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nikmat yang Allah bagi pada manusia tu, kita tak boleh nak ingkari keberadaannya, tak boleh nak nafi keberadaan dia. Memang dia ada dengan kita. Sebab tu dia guna perkataan dusta. Dusta ni apa ni? Dusta ni kita sembunyikan kebenaran yang panggil dusta. Benda betul kita kata salah, itu panggil dusta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, dusta, benda betul kita kata, benda ada kita kata tak ada, itu dusta. Benda betul kita kata salah, itu dusta. Engkar tak sama, engkar dia lawan. Kata lagu ni tak, lagu ni tak. Yang ni benda tu ada, dia kata tak ada. Benda tu betul, dia kata salah, dia dusta. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Jadi ulama kata apa? Dusta ini dia sangat dekat dengan kesombongan. Kalau kita ada nikmat, kemudian kita dustakan nikmat tu, maka dia ni orang sombong. Orang sombong. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila dekat dengan kesombongan, apa yang jadi dengan dia? Dia sering kali menolak kebenaran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan meremehkan semua yang lain kecuali apa yang ada pada diri dia yang dia berasal daripada usaha dia. Tahu tak ni aku sihat ni pasal apa? Ni pasal aku duk exercise. Tahu tak pasal apa yang aku jadi kaya macam ni? Ni sebab aku ni usaha. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham ni? Dia nampak tak kebesaran Allah kat situ? Tak nampak. Tak nampak. Dia duk cerita semuanya mai daripada dia. Dan tuan, hari ni dia panggil orang-orang yang menerima istidraj, dia panggil. Dia mula berasa bahawa semua yang mai itu adalah daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan. Jadi Allah sangat besar, tuan-tuan. Allah ni maha besar, maha agung. Dan tuan-tuan subhanallah, dalam salah satu daripada ayat tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah cerita tu tuan-tuan, yang sangat menakjubkan kita ni, dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Selepas daripada tu Allah cerita apa ni? Allah cerita marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzajun la yabghiyan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia membiarkan dua lautan yang mengalir, keduanya dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, dan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, dalam surah Furqan pun ayat Allah cerita ayat yang sama. Dua laut yang terpisah ni tuan-tuan duduk di mana? Di Selat Gibraltar. Gibraltar. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah cerita. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam internet, masya-Allah salli alaihi tuan-tuan, ayak masin, ayak laut, ayak masin dengan ayak tawak tak bercampur, duduk nampak batas. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun takjub. Rupa-rupanya tuan-tuan, kisah tentang ayat tu Allah ceritalah dekat dalam Al-Quran. Nikmat mana lagi yang nak kita dustakan? Maka tuan-tuan tu di antara contohnya. Maka setiap kali kita baca ayat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat
Allah duk peringat dekat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa yang bersambung dan attach dengan kita ni punya banyak nikmat yang kita tak boleh nak nafikan. Tengok tubuh badan kita, kita jumpa nikmat-nikmat. Tengok apa yang ada sekeliling kita, kita akan jumpa dengan berbagai nikmat. Macam-macam nikmat Allah bagi kita. Muslimat, tuan-tuan tahu tak? Ni kita duduk dalam madrasah ni pun nikmat sangat besar. Tuan-tuan, ada orang dekat Kuala Lumpur, Salih Asyamat. Ada orang dekat Selangor, rindu nak pergi masjid, tak boleh pergi masjid. Tuan-tuan, Ustaz Ahmad duduk dekat masjid, bukan cerita kat luar ni, belah-belah ni ya, teringin nak pergi masjid, 5 orang je boleh. Kita berulang alik main masjid tiap kali waktu sembahyang. Salih ala sayyidina Muhammad. Dah duduk dalam ni, kali keluar pun tak boleh, masuk pun tak boleh. Duduk kat dalam ni. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah, Tok Nani pusing kereta lah ni. Oh, tawah kereta perangai enjin. Nak keluar tak boleh. Kan, Salih ala sayyidina Muhammad. Coba start tengok kereta tu tak hidup dah apa. Bateri kong dah. Salih ala sayyidina Muhammad. Duduk dalam ni ya, duduk dalam ni. Boleh ulang alik sembahyang di masjid. Boleh sembahyang sunat. Boleh sembahyang, boleh baca Quran ramai-ramai, boleh dengar kuliah Salih ala sayyidina Muhammad. Kita duduk kat dalam ni. Kita akan pergi mana-mana Salih ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kita tak berjumpa dengan orang, kita tak keluar berjumpa dengan orang. Kita duduk kat dalam ni. Nikmat tak? Nikmat. Berasa ada satu nikmat. Harap-harap berasa. Salih ala sayyidina Muhammad. Bunyi juga komplain kadang-kadang kan. Ada saya bunyi juga komplain tu kadang-kadang. Tuan-tuan, banyak nikmat Allah bagi. Ni yang duduk dengar kuliah ni pun nikmat Allah bagi. Salih ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, setiap kali kita baca surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ingat tuan-tuan, macam mana malulah dekat kelompok jin. Malu dekat kelompok jin. Bila dengar saja perkataan nikmat mana Tuhan, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang nak kamu dustakan lagi, dia berkata, ya Allah, tak ada satu pun daripada nikmat-nikmat kamu Salih ala sayyidina Muhammad yang kami dustakan, hanya pada mula segala puji. Respon tu. Dan kita harapkan supaya kita pun macam tu. Bila ada nikmat-nikmat yang mai dekat kita, tuan-tuan, kita tak mampu untuk menolak dan kita menafikan bahawa segala nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukurilah nikmat dengan 3 cara. Yang pertama, kita melafazkan alhamdulillah. Yang kedua, kita menggunakan nikmat tersebut dengan kita beribadat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita meninggalkan kemaksiatan Salih ala sayyidina Muhammad dengan nikmat yang Allah bagi dekat kita. Jangan guna tangan tu untuk buat maksiat. Jangan guna mulut tu untuk buat maksiat. Jangan guna harta kita untuk buat maksiat. Mudah-mudahan kita tergolong pada kelompok orang-orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Sudah cukup sekadar tu. Kita ucap terima kasih kepada pihak Surau Raudatul Ilmi Taman Ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nibun Tebai Pulau Pinang, yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Kita pinkan dekat bawah situ sumbangan. Seandainya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, ingin membantu pihak surau untuk meneruskan program-program salli ala sayyidina Muhammad, program-program kuliah sebagainya waktu-waktu PKP ni, maka pendapatan surau pun terjejas. Maka surau salli ala sayyidina Muhammad buat inisiatif untuk menganjurkan program-program secara online ni supaya ada juga pendapatan yang masuk kepada pihak surau. Jadi saya merayu tuan-tuan untuk kita sama-sama membantu salli ala sayyidina Muhammad pihak surau bagi meneruskan aktiviti-aktiviti mereka, insya-Allah dengan sumbangan yang kita berikan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong tekan stop.
Tekan share. Ada share tak? Okay.